Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bismillah ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung kitab Syama'il al-Muhammadiyah, bab ke-8, hadis 54, muka surat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisanad al-muttasil ila al-Imam Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Muhammad ibn Humaid al-Razi qala haddatsana al-Fadl ibn Musa wa Abu Tumailata wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana habbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Bab pada menyatakan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita bahas tentang celak Nabi. Sekarang kita masuk bab tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam bab ini ada 16. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Gamis, pakaian yang macam kita pakai itulah, kita panggil jubah. Tapi hak tu kalau yang dimaksudkan di sini yang macam kita pakai itu gamis. Kalau jubah tu yang berbelah di tengah, belah tengah macam Habib Umar pakai, para habaib pakai, itu jubah. Tapi hak kita pakai yang tu gamis. Itu yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab mudah? Kata Imam Al-Bajuri, li'annahu astaru lil badani min ghairi. Sebab gamis ini dia lebih rapi dan dia menjaga, menutup badan kita tu lebih daripada pakaian yang lain. Mudah. Gamis tu mudah pakai, serlum tu selesai. Baik. Dan juga wali annahu akhaffu 'alal badan. Pakaian tadi, gamis ini dia ringan pada badan. Dia ringan pada badan. Baik, itu paling disukai oleh Nabi. Sebab mudah untuk dipakai, mudah dilepaskan. Baik. Bihi wa ilaihi qala haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana al-Fadl ibn Musa an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana habbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis, sama macam hadis sebelum ini. Bihi wa ilaihi qala haddatsana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Abu Tumailata an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an ummihi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana habbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhul qamisa. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baginda pakai adalah gamis. Jadi 3 hadis ini sebut tentang gamis. Secara tak langsung menunjukkan keutamaan pakaian gamis itu berbanding pakaian yang lain. Bukan makna Nabi pakai gamis saja, bukan. Ada juga yang lain. Bukan selalu Nabi, contohnya serban. Serban bukan selalu Nabi pakai, tiap-tiap waktu Nabi pakai serban tak. Ada ketikanya Nabi pakai kopiah tanpa serban. Ada ketikanya Nabi tak pakai kopiah, Nabi tak pakai serban. Maksudnya tak pakai apa? Untuk kepala ni buka, nampak rambut Nabi. Itu ada waktu dia. Bukan makna Nabi pakai dalam satu keadaan. Seorang mukmin dia memang kena macam tu. Dia berubah-ubah. Tuan-tuan tanya dekat perubatan asyifa ke apa? Orang yang akan hantar sihir pada seorang, dia akan tanya kebiasaan dia ada kat mana. Kalau kawan tu berubah-ubah, tak edit tu kena kat orang lain, dia tak edit. Dan dia pakai tu biasanya dia pakai baju color apa? Orang akan tanya macam tu.
Dia berubah-ubah. Seorang mukmin tu dia berubah-ubah. Bahkan disebutkan seorang mukmin dia berubah sehari semalam sampai 70 kali berubah untuk menjaga keimanan dia. Hari ni dia semangat baca macam ni, hari esok dia baca macam ni. Ada sebab tu Nabi SAW dalam bab ibadah Nabi masuk jumpa dengan Sayyidah Aisyah. Waktu tu ada seorang perempuan. Nabi tanya, "Wahai Aisyah, siapa perempuan ni?" Siti Aisyah pun sebutlah perempuan ini daripada golongan sekian-sekian. Dan dia ini setiap hari puasa dan setiap malam qiyamul lail. Dan dia ni tak kahwin. Tak kahwin sebab apa? Sebab tadi itulah puasa malam qiyamul lail. Jadi tak mau terganggu, dia tak kahwin. Nabi bersabda, "Aku ni semulia-mulia makhluk, seadil-adil makhluk, paling bertakwanya orang, aku." Ini Nabi SAW. Tapi ada waktu aku berpuasa dan ada waktu aku tidak berpuasa. Ada waktu aku tidur, tak bangun langsung tahajud tu. Dan ada waktu aku qiyamul lail. Bahkan disebutkan waktu qiyamul lail Nabi itu Nabi bagi pada 6 bahagian. Kita bagi pada 6. Contoh, kita ada masa tidur tu 6 jam. Jam pertama, kedua, ketiga Nabi tidur. Lepas tu bangun. Jam keempat, jam kelima Nabi bangun. Qiyamul lail, baca Quran ke apa ke. Untuk yang keenam, sebelum nak dekat dengan subuh tu, bila Nabi berhajat pada isteri, Nabi akan bersama dengan isteri Nabi. Ataupun Nabi tidur sekejap. Kemudian Nabi bangun, dengar apa tu azan, Nabi bangun. Nabi segera bangun. Dan dengar suara Sayyidina Bilal, Nabi segera bangun. Nah, itu Nabi. Maknanya ada waktu untuk tidur juga pada waktu malam. Dan kata Nabi, "Adapun aku menikah." Kita dekat perempuan. Secara tak langsung maksudnya Nabi nak katalah, antara kamu dan aku, mana yang paling soleh, mana yang paling bertakwa. Secara tak langsung macam tu. Siapa yang paling soleh lebih pada Nabi? Siapa yang paling bertakwa lebih pada Nabi? Nabi melihat Allah Azza wa Jal. Nabi-Nabi yang lain tak pernah tengok Allah lagi. Nabi kita melihat Allah dengan mata Nabi sendiri. Bila kaifin walan hisarin, tanpa bagaimana dan tidak ada batasan. Macam mana? Tak ada macam mana. Hanya Allah dan Nabi sahaja yang tahu. Nanti orang yang diizinkan melihat Allah pada hari kiamat nanti akan tahu macam mana rasanya melihat Allah. Cara dia macam mana, semua nanti akan ditunjukkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu tak langsung, secara tak langsung Nabi nak tunjuk orang mukmin tu dia akan berubah-ubah keadaan dia dalam sehari semalam. Ada waktunya kita hari tu rasa ringan untuk baca Al-Quran. Ada waktunya kita hari tu rasa ringan untuk sembahyang. Ada waktunya hari tu kita ringan untuk sedekah. Yang orang rasa nak bagi je. Itu dia, berubah-ubah. Tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal, kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Berbezanya jenis amalan yang dilakukan oleh seseorang adalah disebabkan bermacam-macam nur yang datang pada orang itu. Ada orang ni Allah bagi nur, dia rajin qiyamul lail. Ada orang ni Allah bagi nur, qiyamul lail dia kurang sikit tapi dia semangat bab sedekah. Hak yang rajin qiyamul lail ni bab sedekah kurang sikit. Ada orang bagi khatam Al-Quran. Imam Bukhari pada hari-hari biasa beliau sibuk mencari hadis, di samping itu beliau mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Hari biasa tu, bukan bulan puasa. Bulan puasa sehari sekali Imam Bukhari. Imam Asy-Syafi'i hari biasa sehari sekali. Hari biasa, bukan bulan puasa. Habis itu ustaz tak mengajar apa? Mengajar tulis kitab Al-Um yang beliau karang apa semua tu. Anak-anak murid beliau antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Pada bulan puasa, wa kana Asy-Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmatan. Adalah Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Sehari 2 kali. Kita kok nak lawan lah, buatlah sehari 3 kali. Tapi sekali tu lah kita buat, tak buat dah lah esok tu. Ini Imam Syafi'i istiqamah macam tu selalu.
Jadi maknanya Allah bagi nur, memang semangat macam tu. Menuntut ilmu, ya. Imam Syafi'i belajar, mengajar apa semua. Mengajar tu bukan makna tak belajar. Baik. Jadi ini secara tak langsung nak tegaskan bahawa Nabi suka pakaian yang paling Nabi suka gamis. Gamis macam mana? Macam yang kita pakai. Baik. Qala hakadha qala Ziyad ibn Ayyub fi hadithi an Abdullah ibn Buraidah an ummihi an ummi Salamah wa hakadha rawa ghairu wahid an Abi Tumailah mithla riwayati Ziyad ibn Ayyub wa Abu Tumailah yazidu fi hadzal hadits an ummihi wa huwa asahhu. Ini keterangan tentang perawi-perawi hadis. Wabihi wa ilaihi qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hajjaji qala haddatsana Muadz ibn Hisham qala haddatsani abi an Budail يعني ابن ميسرة العقيلية عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. Sayyidatina Asma bin Yazid, dia ni ikut perang juga dalam perang Yarmuk. Ini sahabat perempuan. Sayyidatina Asma binti Yazid berkata, adalah lengan gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pergelangan tangan, sampai pergelangan tangan. Ada sebahagian riwayat sebut Nabi sampai sini, tapi taklah lebih. Tak lebih sampai tutup ni, sampai tenggelam tangan tu dah. Sampai pergelangan tangan sampai sini. Dan lengan Nabi, kita pernah bahas, lengan Nabi dia lebih besar daripada kebanyakan orang, menunjukkan pada kekuatan, dan lebih panjang daripada kebanyakan orang. Itu kita dah bahas. Tawiluz zandain. Zandain ni. Ada yang kata zandain tu sini. Lebih panjang daripada kebanyakan orang. Dan kuat. Rahbur rahid. Tapak tangan Nabi tu lebar. Lebar yang sesuai untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak boleh nak ukur kekuatan orang dengan kekuatan Nabi. Tak boleh. Sebab tu Nabi diwajibkan untuk berpuasa wisal. Puasa 2 hari tanpa berbuka. Bahkan berhari-hari tanpa berbuka. Kita tak boleh. Sehari puasa, kena buka. Lajak, gagah nak puasa wisal, haram. Ada sahabat kata, Rasulullah, saya boleh kalau setakat 2 hari saya boleh. Bolehlah 2 hari. Lajak main terus 3 hari, tak boleh pergi dah. Nabi tak. Nabi kata apa? Inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yusqini, atau wa yasqini. Sesungguhnya aku bermalam di sisi Tuhanku. Tuhanku memberi minum padaku dan memberi makan padaku. Dalam kitab Mafahim Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ada sebut hadis tu. Maknanya segala apa pun yang Nabi buat itu semua perintah daripada Allah. Dan ketika perintah daripada Allah, pastinya Allah bertanggungjawab dalam setiap gerak-geri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh apa Sayyidatina Hajar, ketika Nabi Ibrahim bawa Sayyidatina Hajar tinggal di kota Mekah, tak ada apa, ayak apa tak ada. Sayyidatina Hajar cuma tanya macam ni, wahai suamiku, apa yang kau buat? Engkau tinggalkan aku dan anak kita ni di sini. Engkau buat ini, aku nak tanya, ini perintah Allah ataupun kehendak engkau? Hak tu ke? Ini perintah Allah ke? Nabi Ibrahim pun jawab sikit. Na'am. Ya, ini perintah Allah. Kemudian Sayyidatina Hajar pun jawab, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menghampakan kami. Allah tak akan sia-siakan kami. Kalau Allah dah takdirkan tu pasti. Kita ni kurang tawakal. Payah. Kurang tawakal. Kita ni fikir dah esok tu nak makan apa, fikir esok nak makan apa. Lepas tu malam esok nak makan apa. Satgi balik, satgi nak makan apa, lagi fikir. Esok pun kita fikir dah. Sedangkan Allah tak mewajibkan kita untuk ibadah esok. Kita wajib ibadah sembahyang zuhur, sembahyang maghrib. Maghrib ni lah kita dah mayang dah tadi, selesai tanggungjawab. Isyak bila? Masuk waktu satgi. Kalau patutnya kita bila satgi nak makan satgi? Satgi kira satgi ya. La kira lah. Kalau ikutkan macam tu lah. Tapi kita tak boleh ni, kita ni kurang bersyukur. Baik. Sampai pada pergelangan tangan.
Ada juga sebahagian Imam Abu Hanifah, tak silap saya, atau Imam Hambali, lengan baju dia tu besar sampai boleh dimasukkan kitab di situ. Boleh masuk kitab. Kita tahu kisah Sayyidina Abu Hurairah, dia letak anak kucing dalam lengan baju dia. Apa dengan apa? Abu Hurairah, si bapak kucing. Kalau lengan baju dia macam hak saya pakai ni, mampu anak kucing tu. Mampu besar ni, maknanya besar sungguh lah lengan baju dia. Baik, kita tengok pula jenis baju apa lagi yang Nabi pakai. Wabihi wa ilaihi qala haddatsana Abu Ammar al-Husain bin Huraits qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zuhair an Urwah bin Abdullah ibn Qushair an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasistul khatama. Sayyidina Qurrah bin Iyas bin Hilal radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan dari kabilah Muzainah untuk berbaiat kepada baginda. Waktu itu beliau datang dengan satu kumpulan orang, satu rombongan orang untuk berbaiat dengan Nabi. Berbaiat maksudnya untuk masuk Islam di depan Nabi. Pada waktu itu baju gamis Nabi terbuka. Waktu itu kancing gamis Nabi itu terbuka. Atau beliau berkata butang gamis baginda terbuka. Beliau, yakni Sayyidina Qurrah bin Iyas berkata, kemudian aku memasukkan tanganku melalui belahan leher gamis baginda dan aku menyentuh tanda kenabian. Ini cara Nabi pakai. Kadang-kadang Nabi pakai buh kancing, kadang-kadang tak buh kancing. Sayyidina Qurrah bin Iyas selepas dia tengok Nabi tak buh kancing tu, dia minta izin nak pegang tanda kenabian tu, masukkan tangan di belahan leher baju tadi tu, sentuh tanda kenabian. Lepas itu, mula saat itu sampai dia meninggal dunia, dia tak pernah lagi kancing baju. Ada orang tanya pasal apa? Musim sejuk, musim panas, dia tak pernah kancing baju. Ditanya, orang tanya pada dia, kenapa? Dia jawab, ketika aku memeluk Islam, aku melihat Nabi dalam keadaan tidak kancing baju, maka aku pun tak mau kancing baju sampai aku mati. Sampai mati tak kancing baju, terbuka di sini. Ini Sayyidina Qurrah bin Iyas. Macam tu juga Sayyidina Bishr Al-Hafi, Imam Bishr Al-Hafi, antara ulama sufi yang hebat. Dia dikatakan dia tu mabuk-mabuk apa semua tu lah, minum arak apa semua. Kemudian terdengar satu suara, sampai bila lah wahai Bishr nak macam ni, sampai bila dengar satu suara tu, terus hidayah. Sampai waktu tu dia taubat dalam keadaan tak pakai kasut. Lepas tu sampai dia mati tak pernah pakai kasut. Orang tanya lah, ada orang sempat tanya sebelum dia mati, pasal apa Tuan Syekh tak mau pakai kasut? Dia kata, aku ketika bertaubat aku tak pakai kasut, sampai bila-bila aku takkan pakai kasut. Dan ajaibnya, selepas dia bertaubat itu tidak ada seekor haiwan pun yang berak sembarangan di jalan. Tak ada. Sampailah suatu hari seorang pengembala kambing, dia bawa kambing lalu di satu jalan, tengok-tengok kambing dia berak. Hak tukang kambing ni pun, hak punya kambing ni pun kata, aku rasa orang soleh itu telah meninggal dunia. Tengok esok memang betul, Imam Bishr Al-Hafi meninggal dunia malam tadi. Dia memberi pengaruh kesolehan seseorang, dia memberi pengaruh pada persekitarannya, lingkungan dia bagi pengaruh. Macam Nabi SAW, dia memberi pengaruh pada lingkungan dia, lingkungan Nabi. Macam mana barol Nabi ni kacukan antara kuda dan keldai. Dia badan besar macam kuda, kuat macam kuda, jalan lambat macam keldai. Dan barol ni tak sesuai dibawa berperang. Dia mudah cempera tengok kelang kabut, dia pun kelang kabut sekali barol ni. Tapi ketika barol dinaiki oleh Nabi ada barol, Nabi naik barol tu pi perang, barol itu akan diam, tenang ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam unta Nabi, lepas Nabi wafat, unta tu sedih dia lari terjun dalam telaga bunuh diri.
Ada orang kata dosa ke tak? Dosa apa? Itu unta ke orang? Unta tak, haiwan dia tak ada hisab lah. Sedih. Apa sebab kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara tak langsung juga menunjukkan di sini sifat tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin nak pegang tanda kenabian, Nabi bagi. Sebab itu perawi tentang tanda kenabian, ada perawi itu dia tengok saja. Dia tengok tanda kenabian tu macam mana. Ada perawi dia sentuh saja. Ni dia sentuh. Tak tengok tapi sentuh je. Ada dua-dua. Jadi hak tengok dia cerita macam mana. Hak yang sentuh saja dia cerita macam gumpalan daging yang timbul. Tapi lebih wangi daripada kasturi. Hak tengok dia kata nampak macam apa tu daging yang timbul semacam tai lalat tapi berwarna merah. Dan ada yang pernah cium. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Itu berbeza riwayat tu sebab apa? Sebab keadaan-keadaan mereka tengok tu macam mana. Baik, nanti kita akan jumpa bab solat Nabi. Ada waktu Nabi solat 9 rakaat, ada 11, ada 13, ada 17. Tu dia. Ada waktu Nabi solat ringkas. Ada waktu Nabi solat surah Baqarah pun habis 1 rakaat. Itu ada keadaannya waktu qiyamul lail. Sembahyang fardu jangan panjang-panjang lah, baca surah Baqarah pula jam. Sembahyang tarawih apa kan, jangan baca surah Baqarah, janganlah. Sembahyang seorang-seorang, sembahyang pilah lama mana pun. Macam yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, sembahyang witir 1 rakaat. 1 rakaat ya. Kita sembahyang witir berapa? 3. Kita kemas lagi ya pada Sayyidina Uthman. Tunggu dulu. Sayyidina Uthman 1 rakaat tapi mula baca dia apa? Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Sampai selesai apa? Minal jinnati wan nas, baru rukuk. Kita 3 rakaat tu pun qul Allah qul falaq qul a'udzu bin nas. Selesai. Tu pun ya Latif pun tak ada. Ya Latif tu imam apa lajak sikit la ilaha illallah la ilaha 100 kali pun dia duduk tunggu lah lamanya. Kita mana kita nak lawan keimanan para sahabat? Tak boleh lawan, tak mampu kita. Macam mana Nabi bersabda, kalaulah ditimbang keimanan Sayyidina Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat Nabi Muhammad, nescaya lebih berat, nescaya menang keimanan Sayyidina Abu Bakar seorang. Hak lain semua timbang, lawan dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar, tetap keimanan Sayyidina Abu Bakar tu yang menang. Kita kira umat Nabi Muhammad selain Sayyidina Abu Bakar tu, sahabat-sahabat pun dah berapa 100,000 lebih lah. Waktu Hajjatul Wada' tu yang tertulis sahabat lebih kurang 124,000 yang tertulis. Sayyidina Abu Bakar seorang, 124,000 tu tambah lagi dengan kita, tambah lagi dengan imam-imam dalam kalangan umat Nabi Muhammad, tetap lebih berat keimanan Sayyidina Abu Bakar, lebih menang dia. Macam mana tu? Tu lagi kita nak lawan, tak boleh lah, habis lah. Habis terak lah, orang dah terak terus, tertungging terus kita nak lawan. Dah tambah lagi nak lawan dengan Sayyidina Abu Bakar. Jangan Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling kita tak pernah kenal. Dia pernah jumpa Nabi sekali ya. Jumpa Nabi sekali, dia balik tempat dia, lepas tu tak lama kemudian Nabi wafat. Nak lawan keimanan sahabat ni pun tak boleh kita, tak boleh. Sahabat tu apa? Dia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup dan dia pun masih hidup dan beriman dengan Nabi pada waktu tu. Kalau dia jumpa dia tak beriman lagi, balik-balik kampung dia baru dia masuk Islam. Lepas tu Nabi wafat, dia tak ada jumpa dah, bukan sahabat. Sahabat mesti di waktu tu dia beriman. Hidup pada masa Nabi, tak pernah jumpa Nabi tapi beriman dengan Nabi. Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidina An-Najashi, Raja Najashi, bukan dipanggil sahabat. Sahabat mesti beriman dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan masuk Islam. Maksudnya masuk Islam ketika dia jumpa Nabi itu dia dalam keadaan Muslim, ataupun jumpa Nabi mengucap depan Nabi. Itu sahabat Nabi. Baik. Dan aku menyentuh tanda kenabian. Wabihi wa ilaihi qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Muhammad bin al-Fadl qala haddatsana Hammad bin Salamah an Habib bin Syahid an al-Hasan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid
alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu melaporkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dalam keadaan baginda bersandar kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid, Usamah maksud dia apa? Usamah maksud dia singa. Sayyidina Usamah bin Zaid ni singa. Maksudnya dia dalam usia berapa belas tahun tu dia dah menjadi panglima perang. Dia anak cucu angkat Nabi. Ayah dia Sayyidina Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Rapatnya Sayyidina Zaid dengan Nabi sampai orang kata Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat melarang orang membinkan kepada selain ayah kandung. Hanya boleh pada ayah kandung. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pernah menikah dengan seorang perempuan, Sayyidatina Zainab bintu Jahshin. Lepas tu cerai. Akhirnya Sayyidatina Zainab ini menikah dengan Nabi. Dan Sayyidina Zaid menikah dengan perempuan yang bernama Sayyidatina Ummu Aiman. Ummu Aiman tu pembantu mak Nabi. Pembantu mak Nabi. Waktu Nabi dalam usia 6 tahun ikut mak Nabi ziarah ke Madinah, ziarah kubur Sayyidina Abdullah ayah Nabi. Balik sampai di satu perkampungan nama dia Abwa. Mak Nabi sakit dan meninggal di situ. Yang bawa Nabi balik siapa? Sayyidatina Ummu Aiman. Maknanya umur dia tua dah lah waktu tu. Kata Nabi, siapa yang nak tengok wanita ahli syurga, tengoklah Ummu Aiman. Siapa yang nak menikah dengan wanita ahli syurga, menikahlah dengan Ummu Aiman. Lalu Sayyidina Zaid menikah dengan Sayyidatina Ummu Aiman dan lahir anak Sayyidina Usamah. Usamah ni, Sayyidina Usamah ni orang yang kulit gelap. Sebab apa? Sayyidatina Ummu Aiman ni kulit gelap. Jadi ni cucu angkat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa waktu Sayyidina Usamah mulut dia kotor, ada hingus depan, Nabi yang lap sendiri dengan tangan Nabi tanpa rasa jijik sama sekali. Pernah waktu tu Nabi suruh Sayyidatina Aisyah untuk bersihkan hidung Sayyidina Usamah. Sayyidatina Aisyah tu rasa macam apa, geli macam itulah. Nabi pukulkan Sayyidatina Aisyah pelan, jangan macam tu. Nabi ambil dan Nabi yang basuh muka dia. Ini sayangnya Nabi kepada Sayyidina Usamah. Sayyidina Usamah kata, pernah waktu tu aku lari, waktu tu Nabi tengah duduk, aku lari di depan Nabi, Nabi ambil aku, Nabi letak di riba Nabi. Datang Sayyidina Hasan dan Husain lari pula, Nabi ambil Sayyidina Hasan dan Husain, Nabi letak di riba Nabi. 3 orang cucu ni Nabi cium dia. Ini sayang Nabi pada Sayyidina Usamah. Baik, ini mendekati kewafatan Nabi ni. Ini Nabi sakit. Ni kisah ini mendekati kewafatan Nabi. Nanti kita akan jumpa kisah ni dalam bab kewafatan Nabi juga. Bahwasanya Nabi SAW keluar dari rumah dalam keadaan baginda bersandar kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Pegang tangan Sayyidina Usamah. Baginda memakai pakaian dari kain kitri. Kain kitri, kain burdah, kain bergaris-garis yang dibuat dari kapas. Warna kemerahan dan agak kasar dan keras. Kain itu agak kasar, agak keras dan tebal lah. Yang datang dari Qatar atau Yaman. Kebanyakan ridha Nabi boleh dipakai langsung tanpa pakai baju yang lain. Lebih kurang macam kain ihram tu. Dia boleh tutup badan. Bahkan lebih panjang daripada tu. Boleh tutup badan. Mana panjang sungguh lah. Tak perlu pada kain yang lain. Baik. Yang diselempangkan ke bahu baginda. Ini Nabi selempangkan macam ni. Selempangkan. Daripada sini. Kemudian baginda mendirikan solat berjamaah bersama para sahabat. Lepas itu Nabi mendirikan solat berjamaah bersama para sahabat. Ini mendekati hari-hari terakhir baginda Nabi sebelum wafat. Baik. Wa qala Abd bin Humaid qala Muhammad bin al-Fadl sa'alani Yahya bin Ma'in an hadha al-hadith awwal ma jalasa ilayya faqultu حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أملله علي فإني أخاف أن لا ألقاك فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. Sayyidina Abd bin Humaid telah berkata Muhammad bin Al-Fadl, Yahya bin Ma'in telah bertanya kepadaku tentang hadis ini ketika beliau pertama kali datang belajar kepadaku.
Kemudian aku berkata, haddatsana Hammad bin Salamah. Lalu beliau berkata, bagaimana kalau hadis itu anda baca dari kitab anda? Ini cerita tentang betapa bernilainya waktu di sisi para ulama. Ni. Baik, tak apa, saya baca dulu. Kemudian aku bangun untuk mengambil kitabku dan beliau memegang bajuku sambil berkata, sampaikanlah hadis itu kepada aku kerana aku takut tidak sempat untuk bertemu dengan anda lagi. Maka aku pun membacakan hadis itu kepadanya. Kemudian aku mengambil kitabku dan membacakan hadis tersebut kepadanya. Maksudnya Imam Muhammad bin Al-Fadl, guru, ni guru, orang alim, dia ada anak murid, Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in. Imam Yahya bin Ma'in ketika pertama kali datang belajar kepada aku, kata Imam Muhammad, dia datang belajar kepada aku, dia tanya hadis ini, aku pun bagi tahulah, aku dapat hadis ini, haddatsana Hammad bin Salamah, aku dapat hadis ini daripada Sayyidina Hammad bin Salamah. Baru baca perawi yang pertama tu, dan contoh tuan-tuan tanya saya, ustaz dapat hadis ini daripada siapa? Kitab sanad ni daripada siapa? Saya dapat ini daripada Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi dapat daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi macam tu cerita. Jadi Imam Muhammad bin Al-Fadl kata, hadis ini diceritakan kepadaku oleh Hammad bin Salamah. Baru sebut satu perawi, tiba-tiba Imam Yahya kata, Tok Syekh, macam mana kalau Tok Syekh baca daripada tulisan? Yang tu dibaca daripada hafazan tak? Baca daripada tulisan. Jadi Imam Muhammad pun bangunlah nak ambil kitab tu. Kitab yang ada tulisan dia tulis tu, nak ambil. Baru bangun nak ambil, tiba-tiba Imam Yahya pegang baju guru dia ni, kata, Tok Syekh, sampaikan hadis tu, baca dulu sampai habis. Sebab apa? Aku takut nanti kalau Tuan Syekh tadi nak ambil kitab, aku mati ataupun Tuan Syekh mati dulu. Tak tahu. Itu takut tak sempat dapat hadis tu. Ini punya berharganya waktu di sisi para ulama. Jadi Imam Muhammad bin Al-Fadl pun duduk balik riwayat hadis itu sampai selesai. Lepas tu dia pun bangun ambil kitab tadi dan bacakan semula. Baca 2 kali lah. Itu betapa bernilainya ilmu di sisi para ulama. Imam An-Nawawi sampai tak kahwin sebab apa? Sibuk fikir pasal ilmu. Tak dan waktu nak kahwin. Tak dan fikir kahwin. Ni kita fikir kahwin betul mengaji. Lepas tu duduk pening pasal apa lah anak kita tak jadi macam Imam Ghazali. Memang dah lah. Dia macam ni tuan-tuan, kalau kita nak anak kita soleh dan soleha, kita dengan isteri kita mesti kena ada salah seorang yang zuhud. Mesti kena ada yang zuhud. Sama ada isteri kita yang zuhud ataupun kita yang zuhud, salah seorang mesti kena ada. Kalau dua-dua tak zuhud, habis anak-anak tak jadi apa. Banyak ulama alim sungguh, satu dunia kenal, tapi anak ada 2-3 orang, tak ada seorang pun yang menjadi. Rugi ya. Ayah alim, yang dapat ilmu dia siapa? Anak-anak murid dia. Untung jugalah ada, tapi tak ada langsung. Ni jadi bernilainya ilmu di sisi para ulama sampai macam tu. Ini kisah ini ada disebutkan dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai masa di sisi para ulama. Imam Yahya bin Ma'in itu siapa? Imam Yahya bin Ma'in itu seorang muhaddis yang hebat. Bahkan disebutkan beliau itu taraf beliau Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis tu macam mana? Kalau ada orang tanya, Tok Syekh, ni hadis kau bukan? Dia kata saya tak tahu. Kalau dia kata tak tahu, maknanya yang tu bukan hadis. Kalau kita orang tanya saya tak tahu, memang tak tahu pun kita akan tahu hadis ke dah. Ni tanya pada Imam Yahya, Tok Syekh, ni hadis ke bukan? Imam Yahya kata saya tak tahu ni hadis ke dah. Tak tahu dia tu maknanya yang tu bukan hadis. Kuatnya dia dengan ilmu hadis. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, dikeluarkan katil yang mana katil itu dimandikan jasad Nabi atas katil itu. Dikeluarkan katil dia, katil itu dikeluarkan, diletakkan jasad Imam Yahya di atas katil itu dan dimandikan jasad beliau di atas katil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebut ahlul Quran ahlullah. Orang yang hafal Quran, yang jaga Al-Quran, itu ahlullah. Adapun ahlul hadis, ahlun Nabi. Orang yang hafal hadis, orang yang ahli hadis,
dia adalah ahli Nabi, keluarga Nabi. Illam tashabu nafsahu anfasahu sahibu. Jika dia tidak dia memang orang ahli hadis ni kebanyakannya bukan sahabat Nabi. Dia tak jumpa dengan Nabi, tapi dengan nafas Nabi, dengan jiwa Nabi, dia berjumpa. Melalui apa? Melalui hadis-hadis ini. Sebab tu Imam Tirmizi yang kita baca kitab ini, beliau berani bercakap. Beliau kata apa? Siapa yang mempunyai kitab Al-Jami' At-Tirmizi di rumah dia, kitab tu disimpan di rumah dia, maka faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam. Faka'anna fi baitihi nabiyyun yatakallam. Seakan-akan di rumah dia ada nabi yang sedang berkata-kata. Siapa yang ada kitab tu? Baik, orang beli kitab ni dia tak membazir. Beli kitab habis banyak, tak membazir. Dan kalau nak wakaf kitab untuk kuliah, boleh wakaf di masjid. Untuk kitab apa? Contoh kitab ni, terjemahan Syama'il ke apa lagi yang lain, 40 hadis ke apa ke, terjemahan tu untuk kegunaan jamaah di masjid, memang baiklah. Kalau untuk wakaf yang tu, untuk kegunaan waktu kuliah. Tapi kalau wakaf untuk masjid, kitab Ihya Ulumuddin bahasa Arab, memang orang tak baca, sia-sia wakaf dia. Nak wakaf tu pergi jumpa kat ulama mana, Tok Syekh mana bagi wakaf. Beli mahal-mahal. Lalu ni kitab Ihya dia buat jadi 10 jilid tu, cetakan Darul Minhaj tu. Dia buat 10 jilid, biasanya 4 yang jadi 10. Wakaf kat masjid sampai 10 set, habis 5,000. Siapa nak baca? Tak ada nak baca. Hak tu, hak Arab lah. Kalau terjemahan dia dan memang diajar di masjid, tak apalah. Sayyidus Salikin pun siapa yang baca selain selepas Abu Ya Syekh Fahmi Zamzam? Siapa yang baca Sayyidus Salikin? Tak ada. Hak yang kita kenal di belah-belah Kedah ni lah. Tak jumpa lagi lah saya. Tu Abu Ya Syekh Fahmi Zamzam boleh 8 tahun berkhidmat dengan kitab Sayyidus Salikin sampai bongkok. 8 tahun. Nah kita tinggal hasil saja. Beli kita Arab pula bagi ke orang, memang tak ada siapa baca. Baik, satu lagi. Bihi wa ilaihi qala haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin al-Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurairi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat atau memakai pakaian baru, baginda akan menyebut, yakni memberi nama pakaian itu dengan namanya. Nabi akan bagi nama pakaian tu. Mana baju aku, gamis aku, rida aku, atau bagi nama yang khusus. Macam pedang Nabi, Nabi bagi nama. Kuda Nabi, Nabi bagi nama. Unta Nabi, Nabi bagi nama. Jadi semua tu ada nama. Pedang Nabi Zulfaqar, bagal Nabi ada nama, haiwan tunggangan Nabi ada nama. Nabi bagi nama. Bentuk penghormatan kita pada barang yang selalu kita guna. Jangan guna tolong ambil zat tu menatang, jangan guna yang tu. Kalau kita nak pakai baju tu, kita pakai baju tu ambil zat menatang. Besi buruk, kereta panggil besi buruk, buruk tu jangan macam tu. Ni menyalahi sunnah Nabi. Panggil dengan nama. Kereta, panggil kereta. Baju. Panggil menatang apa tahu tu hak sangkut tu hampir tengok sat. Habis. Dia tak menghargai dia. Baik. Kemudian baginda berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu. Sebagaimana Engkau telah memberikan pakaian kepada aku memohon kebaikan pakaian ini serta kebaikan sesuatu yang dijadikan untuknya. Engkau telah bagi pakaian pada aku, ya Allah. Aku minta kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang Kau buat melalui pakaian ini. Tutup aurat, jaga diri kita daripada aib. Itu kebaikan sebab kita pakai pakaian ini. Kemudian, dan aku memohon perlindungan dari keburukan pakaian ini
serta keburukan sesuatu yang dijadikan untuknya. Paling-paling doa pun tak hafal doa ni, baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum pakai baju. Kereta pun baca Bismillah. Baca yang tu. Doa makan lapang sangat, tak dandan dah, baca Bismillah. Tidur tak dandan dah, ngantuk sangat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidur, selesai masalah. Paling-paling malah tu, tak larat dah tu, letih sangat, sikit lagi nak rebah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga doa ni lah. Baik, InsyaAllah kita sambung nanti pada kuliah yang akan datang, insyaAllah hadis 61. Ini kita dapat dekat lebih kurang dalam 8 hadis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Allahumma hifina sunana sayyidil mursalin wa aqim lana ittiba'an nabiyyikal amin wa atina syafa'atal uzma min nabiyyikal amin wa adkhilna al-jannata ma'a nabiyyikal karim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'as salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.